Keenam daripada 6 rukun iman, beriman dengan qadarnya. Beriman dengan makna membenar hati, mengaku putus di hati dengan qadarnya. Qadar dengan makna ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kemudian qadar Allah ni baiknya, baik datang dari qadar Allah, baik iman dan taat, dan jahat kufur dan maksiat datang daripada qadar Allah Subhanahu wa taala. Kufur dan maksiat yang berlaku adalah datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Artinya, arti qadar Allah baik dan jahat, bahawasanya sekalian perkara, sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat, sekalian perkara elok ataupun keji, taat ataupun maksiat, hasil ia berlaku ia sekian perkara, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat, berlaku dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian perkara sama ada baik ataupun jahat, berlaku ia dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah, keesaan pada perbuatan. Sekalian perkara yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian Allah perbuat, Allah perlakukan atas muafaqah dengan makna bersetuju, selaras, seiring, sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Kehendak Allah, ketentuan Allah ni bila? Pada sedia kala. Ini rukun iman yang keenam. Sekalian perkara kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Ini rukun iman yang keenam, sekalian perkara. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib kita isbatkan, letakkan di akidah kita, hamba manusia ni ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, itu akidah Jabariyah. Tetapi pilihan dan perbuatan hamba tetap masuk di bawah sekalian perkara perbuatan Allah dan ketentuan Allah. Maknanya pilihan kita pun ketentuan dan perbuatan Allah, usaha kita pun ketentuan dan perbuatan Allah. Kalaulah pilihan dan perbuatan hak kita sendiri, hak tu terlajuk jadi qadariyah pula. Tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, hak tu Jabariyah. Pilihan dan perbuatan mutlak hak kita sendiri. Allah telah jadikan kekuatan di tubuh kita, kudrah tenaga di tubuh kita. Kudrah tenaga di tubuh kita lah pula yang berperanan pada melakukan perbuatan kita. Itu akidah qadariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah, walaupun kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, tetapi pilihan dan perbuatan kita tetap datang daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian perkara qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri pilihan, termasuk diri perbuatan kita. Jadi hakikinya apabila pilihan dan perbuatan kita pun hak Allah juga, hakikinya memang kita tidak ada apa-apa sekali pun, walaupun sebesar zarah. Kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dan kudrah, keesaan pada perbuatan. Ini mati molek di tajuk rukun iman yang keenam. Kemudian tadi ada orang WhatsApp, di WhatsApp serta dengan program TV. Kemudian dia beritahulah jam berapa, minit berapa. Program yang sama sebagaimana saya sebut sebelum ni, program yang sama. Jadi orang yang WhatsApp ni dia datangkan dua kemusykilan. Yang pertama dia kata ahli panel tu berkaitan dengan dia ada ceritalah berkaitan dengan rezeki. Gaji saya ni besar kerana saya ni begian. Anak saya ni dapat 10A dalam SPM sebab anak saya begian.
Mana dia gaji besar sebab bagian-bagian-bagian, anak tu berjaya sebab bagian-bagian-bagian. Semuanya hasil usaha kita. Sebab tu kita gaji besar, sebab tu anak kita berjaya. Kemudian dia pun ceritalah, kita terlupa bahawasanya 99%, tapi dah sebut 99%, kat Melayu disebut orang putih. Apa orang putih sebut kan? 99% dia kata. Tapi kita sebut Melayu lah. Kita lupa bahawa 99% kejayaan itu Allah telah aturkan awal-awal. Hak 99% ni Allah Ta'ala sudah atur awal-awal. 1% sahaja hak kita buat. Hak bahagian kitanya hanya 1% je. Hak 99% tu hak Tuhan yang atur awal-awal. Jadi kok jalan mana yang kita nak bangga? Sebab hak kita hanya 1%. Hak 99% tu hak Tuhan atur belaka dah. Tu wallahu alam lah. Saya tak pernah ngaji lagi lah 99%, 1% saya tak pernah ngaji. Apa maksud wallahu alam? Jadi orang yang tawassak tu dia muskil. Saya pun muskil. Kena tanya orang tu lah. Jadi kejayaan, disebut tadi contohlah gaji besar anak berjaya. Maknanya apa yang ada di kita ni, kejayaan kita ni 99% telah Allah Ta'ala telah aturkan awal-awal sedia kala lah maknanya. Hak bahagian kita buat hanya 1% sahaja. Jadi kita nak bangga kat mana? Hak kita hanya 1% saja. Apa maksud 99%? Hak Tuhan, apa maksud 1% hak kita? Kita ahli sunnah wal jamaah wajib isbatkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Ini kita dah buat, ni pilihan dan perbuatan ni. Kita dah buat ni. Tak ada cerita peratus-peratusnya. Hak kita dah buat ni lah. Pilihan kita, perbuatan kita. Tak ada ni. Tetapi pilihan dan perbuatan kita hakikinya tetap sekalian qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tak ada kata 1%, memang pilihan dan perbuatan kita. Hak berlaku ni pilihan dan perbuatan kita. Kita pilih, kita lakukan. Kita pilih, kita lakukan. Tapi apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, kesemuanya adalah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikinya bukan 1%, sebesar zarrah pun makhluk tidak ada sebarang peranan. Apa maksud 99% hak Tuhan? Apa maksud 100% hak kita? Kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan sekarang ni. Kita buat gaji besar. Anak ni belajar rajin-rajin, kelulusan dia tinggi. Bagaimana tu? Pilihan dan perbuatan hamba. Pilihan dan perbuatan hamba. Tak ada 1% nya. Tetapi pilihan dan perbuatan hamba sekaliannya qadar dan qada Allah, hakikinya tidak ada hak selain daripada Allah. Kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud 99% hak Tuhan? 1% saja hak kita buat. Sebab kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tak panggil 1%. Sekarang ni pilihan perbuatan. Pilihan perbuatan ni kita mari masjid ni. Pilihan kita. Yang kita duduk melangkah, kalau kita duduk cengok dalam masjid ni, perbuatan kita. Tak ada 1% nya, perbuatan kita. Tetapi pilihan dan perbuatan kita tetap sekalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikinya segala-gala. Sebesar zarah pun tidak terkecuali daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kenapa kita nak berbangga? Hak Tuhan belaka, betul lah. Betul lah, hak Tuhan belaka. Tapi hak Tuhan belaka hakikinya bukan 99%. Kalau hanya 99% hak Tuhan, 1% sahaja hak 1% ni hak kita, bukan hak Tuhan secara mutlak, itu tidak keesaan pada perbuatan. Itu sudah lucu rukun iman yang ke-6 sekalian qadar dan qada Allah. 1% tak di sekalian dah lah. Kita kena tukar tajuk rukun iman ke-6 ni. Sekalian perkara kena tukar 99% perkara. Kena tak gitu. Kena tukar kitab Patipan, kitab Faridah kita ni. Sekalian perkara ni 100% lah. Kena tukar kepada bahawasanya 99% perkara sama ada yang elok, kena pergi kot tu. Ni sekalian perkara ni akidah kita. Mana ada 99%? Itu wallahu alam lah. Itu atas pihak berkenaan.
Itu atas pihak berkenaan. Kemudian didatang ke soalan kedua, dia bicara surah Abasa. Dalam surah Abasa tu disebut dengan ni inna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa wa ambatna fiha habba. Ayat yang ke-25 sampai ke-27, kami. Kenapa Allah sebut kami? Tidak sebut saya, aku. Kami. Kami ni mutakallim ma'a ghairi. Mana orang, kalau asalnya kami ni orang tu bercakap ada bersama dia orang lain, tu kami. Tapi kami juga dengan maksud membesarkan diri. Kami juga ada ni dengan maksud membesarkan diri. Tuhan satu, tapi kami dengan maksud membesarkan diri. Kalau kita kami ni maknanya kita yang bercakap bersama dengan kawan kita orang lain, tu kami. Kalau saya, ana mutakallim wahdah, kita seorang, tu saya, aku. Kalau kami ni kita serta dengan orang lain, dan kami juga membesarkan diri, tu kami. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyebut kami, tetapi dihuraikan maksud kami ni Allah menyabitkan makhluk Allah pada perbuatan. Makna Allah tapi bersama dengan makhluk Allah. Maknanya fa'ambatna fiha habba tu, kami menumbuhkan pada bumi tu akan tumbuh-tumbuhan. Jadi kami menumbuh tu sebab membabitkan selain daripada Allah makhluk. Makna apa? Manusia yang tanam, manusia yang semar, manusia yang siram. Jadi yang menumbuh tu, jadi kami mana Allah menyabitkan perbuatan makhluk juga dalam perbuatan menumbuh tu. Memanglah yang menurunkan hujan tu Allah. Kemudian kami menumbuhkan akan tumbuh-tumbuhan. Kamu letak kami sebab menumbuhkan tumbuhan ni Allah, dan Allah menyabitkan akan makhluk Allah, iaitu kita yang semar, kita yang siram, kita yang jaga. Itu apa maksud tu? Wallahu a'lam. Itu tanya pihak berkenaan. Gimana? Tapi kita ahli sunnah memanglah berpegang hamba yang semar, hamba yang siram, hamba yang jaga, ikhtiar usaha. Tapi ikhtiar usaha hamba tetap duduk di bawah keesaan Allah pada perbuatan. Apa tu maksud kami di situ? Mana Allah menumbuhkan bersama dengan makhluk Allah sebab manusia yang menyemar, manusia yang menyiram, atau wallahu a'lam apa maksud? Sekadar ikhtiar usaha ataupun bekerjasama. Lepas tu kena tanya orang tu sendiri. Bekerjasama pada perbuatan ni, nanti kita akan mengaji sifat wahdaniyah. Sifat yang keenam, sifat wahdaniyah, yang mana yang kita duk baca beberapa minggu dah ni, hak rukun yang keenam, kita akan ulang balik di wahdaniyah, qudrah dan iradah. Wahdaniyah, qudrah dan iradah. Wahdaniyah hak keesaan pada perbuatan, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Kita akan cerita panjang hak rukun iman yang keenam ni pada keesaan pada perbuatan. Kemudian berpindah kepada qudrah, berpindah kepada iradah. Ini bicara rukun iman yang keenam. Jadi keesaan pada perbuatan dengan bahawa perbuatan Allah tidak bersyarikat, tidak bersekutu, tidak bekerjasama dengan perbuatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bersyarikat, bersekutu tu dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Tu kita ngaji mula lah tu, sebut je ni, tak sudut mikirlah kam muttasil kau tak biasa dengar. Kenapa kam muttasil? Berbilang tukang buat tetapi bekerjasama. Tu kam muttasil. Contoh kalau kita ni barang tu berat, kita angkat 2 orang, tu dia panggil kam muttasil tu pada perbuatan. Tukang angkat 2 orang berbilang, kam berbilang. Muttasil ni bekerjasama pada satu pekerjaan. Kalau kam munfasil, muttasil munfasil ni hak ni kita reti sangatlah. Kita reti mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil, reti dah? Reti ya. Itulah muttasil munfasil. Mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil. Dah reti? Jangan ada bunyi muttasil munfasil. Maya pelik bunyi, dah pelik. Kita ngaji dah tajwid kan? Mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil. Ke mak tak kenal, reti hukum nun mati dengan mi mati je. Ada orang dia tak kenal mak, tapi dia baca betul. Kalau tanya dia mak apa baca tu, dia tak nak jawab, tapi dia baca betul.
Dia tahu kalau gitu baca gitu, kalau gitu baca gitu, dia tahu. Tapi mak apa? Dia ngiling. Dia ngiling mak apa, tapi dia baca tak salah. Dia baca tak salah. Tepat mak wajib, dia baca mak wajib mak jaiz lah. Tapi sebut tanya, mak wajib muttasil ke tu? Sebut muttasil kau pening dia. Mak jaiz munfasil pula kau pening dia. Tapi baca betul. Jadi dipanggil kam muttasil. Akad barang berat dua orang akad. Barang tak berat mana? Ginilah kita bagi. Awak akad sebelah ni, saya akad sebelah ni. Masing-masing siap balik. Kerja suku-suku. Waktu dia panggil kam munfasil, berasing-asing kerja. Berasing-asing kerja. Ini cerita hak kita. Tapi keesaan Allah pada perbuatan, kedua-dua tu mustahil belaka. Termasuk bekerjasama, kam muttasil. Sekarang ni menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah dan membabitkan manusia secara hakiki. Itu bersyarikat pada perbuatan, dipanggil syarikat. Syarikat ni syirik kan? Mensyirikkan Allah pada perbuatan dipanggil musyrikun, bukan muwahhidun, bukan. Orang